Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhana binti Abdul Halim dan rakan saya Ifah Hanani binti Suhaimi akan berkongsi tentang faktor-faktor penyebaran sunnah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sunnah tersebar seiring dengan tersebarnya Al-Quran sejak ditegakkan syiar Islam. Pada peringkat dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah maupun di Madinah, baginda menyampaikan risalah ilahiyah kepada umat manusia, memberi fatwa, memutuskan perkara dan hukum-hukum, memimpin mereka ketika damai dan ketika perang. Para sahabat generasi awal bersemangat mempelajari dan menghafal ilmu-ilmu yang mereka terima secara langsung daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga menyebabkan banyak faktor sunnah ini tersebar dengan luas dengan cepat di merata kawasan di seluruh dunia. Faktor yang pertama ialah merupakan kehendak dan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah berkehendak terhadap sesuatu, maka tidak apa yang boleh menghalangnya. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 9 yang bermaksud, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Ini membuktikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kalamnya. Kalamullah ini terpelihara melalui terpeliharanya sunnah. Faktor yang kedua pula, semangat dan kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah. Baginda memanfaatkan setiap kaedah dalam setiap kesempatan sepanjang dakwah baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berselang-seli pemberian nasihat antara waktu dengan waktu lainnya. Sebagai contoh, jika baginda memberi tazkirah, baginda akan berselang-seli dengan memberi nasihat kepada para sahabat agar para sahabat tidak bosan dengan cara penyampaian Nabi Muhammad SAW. Faktor yang ketiga ialah Islam datang pada tepat waktunya. Ini membuatkan masyarakat ketika itu tertanya-tanya apa yang ingin Islam sampaikan, bagaimana hukum dan tujuan Islam itu dicapai. Islam memberikan suasana baru dalam kehidupan masyarakat jahiliah yang serba keras dan biadab. Banyak yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tempat yang berbeza untuk mengetahui tentang Islam, dan akhirnya mereka memeluk Islam dan kemudian menyampaikan pula kepada orang lain. Faktor yang keempat ialah Ummahatul Mukminin yang menjadi tempat bertanya. Bagi kaum muslimin, terutama para sahabiah, jika mereka malu bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan bertemu dengan Ummahatul Mukminin untuk bertanya pelbagai hukum dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan mendapatkan jawapan terus dari isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu berkomunikasi dan mempelajari pelbagai hal secara langsung daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam masalah rumah tangga dan masalah-masalah wanita. Yang kelima iaitu para sahabiah pula mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam penyebaran sunnah zaman Rasulullah. Mereka ini sering bertanya apabila timbul isu-isu yang mereka tidak faham ataupun perkara yang mereka tidak mengetahui hukumnya, dan apabila mereka ketahui sesuatu perkara, mereka akan mengajarkan kepada muslimah yang lain. Selain itu, Rasulullah juga menitik beratkan tentang pendidikan dalam kalangan muslimah, contohnya dengan menyediakan waktu khusus untuk majlis mereka. Sehinggakan mereka menjadi wanita-wanita yang terpelajar dan menebarkan teladan untuk umat. Poin yang keenam iaitu pengaruh para da'i dan utusan yang dikirimkan ke daerah-daerah. Sejak Bai'ah Aqabah yang pertama, Rasulullah telah mula mengirimkan utusan, iaitu Rasulullah mengirimkan Mus'ab bin Umair. Tujuannya adalah untuk mengajarkan Islam kepada penduduk Madinah.
Okey, setelah berhijrah, terutamanya pada saat berlakunya perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah mengirimkan dai-dai kepada kabilah-kabilah sekitar Madinah. Tujuannya adalah untuk mengajarkan hukum-hukum dan sistem kehidupan Islam. Di samping itu, Rasulullah juga mengirimkan utusan kepada raja-raja, di antaranya kepada Kaisar Romawi. Poin yang ketujuh, Fathul Mekah yang terjadi setelah musyrik Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-8 Hijrah, di mana Rasulullah menyeru kepada semua kabilah yang telah memeluk Islam untuk hadir di Madinah pada bulan Ramadan. Okey, bersama 10,000 mujahid, beliau berangkat ke Madinah. Okey, setelah berhasil menakluk Mekah tanpa berlakunya pertumpahan darah, Rasulullah berpidato di depan semua muslimin dan musyrikin. Kemudian semua manusia serentak membaik Rasulullah SAW. Dengan itu, peristiwa bersejarah tersebut disaksikan oleh banyak sahabat dalam jumlah yang tidak terhad. Poin yang ke-8 adalah Haji Wada' pada bulan Zulhijjah tahun 10 Hijrah, juga merupakan peristiwa penting dalam penyebaran sunnah Rasulullah. Okey, baginda menunaikan ibadah haji bersama sekelompok besar sahabat dengan jumlah 90,000 muslimin. Okey, ketika wukuf di Arafah, beliau berpidato dengan tajuk yang lengkap dan mencakupi pelbagai persoalan agama. Dan beliau juga sempat berwasiat agar sahabat yang hadir supaya menyampaikan kepada yang tidak hadir. Okey, masuk poin yang terakhir adalah setelah penaklukan Mekah dan Haji Wada', utusan-utusan dari pelbagai kawasan dan kabilah datang ke Madinah untuk membaik Rasulullah dan bersatu di bawah panji agama Allah. Okey, Rasulullah menyambut baik setiap kedatangan utusan yang datang dan mengajari mereka tentang Islam dan sistem kehidupan Islam. Okey, setelah mereka bermukim di Madinah untuk beberapa hari sebelum mereka kembali ke kaum masing-masing, mereka juga sempat melihat perilaku ibadah yang dicontohkan secara langsung oleh Rasulullah SAW dan mendengar sendiri hadis-hadis daripada baginda. Okey, sekian saja itu daripada kumpulan kami. Terima kasih.